Selamat pagi bersama kami di Awani Pagi segmen khas Realiti Rakyat. Saya Nala Huda bertemankan rakan tugas Afizi Azaman bercakap tentang COVID-19 ini dan penularan wabak ataupun pandemik COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Dan anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu getir ini kerana kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani untuk kongsikan cerita anda, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan apa realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform anda suarakan isu dan inovasi yang anda perlukan. Dan setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal dan tiada yang terpinggil kerana Astro Awani prihatin, kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita pagi ini dengan mendengar apa agaknya cabaran yang dihadapi oleh peniaga, terutamanya dalam perniagaan kecil dan sederhana PKS dalam tempoh PKP ini. Kita terus bersama Puan Musliha Zainuddin yang merupakan pengurus syarikat MHP Enterprise ataupun lebih dikenali sebagai Masri yang fokus pada pemasaran dan keluaran produk pemakanan. Selamat pagi Puan Musliha. Selamat pagi, Alhamdulillah. Selamat pagi Nana. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudi bersama kami di Realiti Rakyat, dan kita ingin dengarkan kalau boleh Puan kongsikan mengenai perniagaan Puan sendiri, perniagaan Masri ini yang juga pernah membuat penampilan di program Icon Agro di Astro Awani. Boleh Puan kongsikan setakat ini bagaimana perniagaan Puan Musliha sendiri terkesan sejak mulanya PKP sejak bulan lepas? Okey, untuk makluman Nana dan juga para penonton sekalian, sebenarnya syarikat kami ini terletak di Parit 7, Sungai Lemai, Kinchan, dan kami beroperasi di bawah Agrobazar yang dibimbing oleh FAMA dan juga jabatan-jabatan lain di bawah MOA. Dan pada masa PKP sekarang ini, disebabkan oleh COVID-19 ini, kami juga merasa terbebanlah dengan maksudnya ada had-had yang telah maksudnya kita hadapi, dan pada masa yang sama walaupun kita ada masalah sebegini, tapi kami tetap akur sebab ini adalah masalah global. Jadi kami sebagai usahawan dan pada masa yang sama juga adalah pemasar untuk produk-produk IKS yang terletak di Kinchan. Kami mengambil tanggungjawab ini untuk sama-sama berganding bahu. Dan sekarang kalau ikutkan masalah yang kita hadapi ini dari segi pemasaran lah, sebab kami sebelum ini banyak kepada offline maksudnya, dan juga pasar tani. Tetapi disebabkan oleh PKP dan juga kami tak boleh berniaga ke pasar tani, ada sikit masalah dan ada sikit kekangan dari segi pemasaran itu. Puan, tadi Puan ada menyatakan bahawa terdapat masalah untuk berniaga secara fizikal. Mungkin sekarang ini kita melihat kepada jalan penyelesaiannya. Kalau sekarang ini satu-satunya adalah berniaga secara dalam talian. Mungkin Puan ada tak inisiatif bergerak ke arah itu dan mengajak rakan-rakan Puan sendiri, usahawan-usahawan IKS di Kinchan itu sendiri untuk bergerak melihat kepada platform-platform di media sosial, di dalam talian web, Shopee, Lazada dan sebagainya. Ada inisiatif itu ataupun sekiranya untuk melakukan perkara itu Puan hadapi masalah lain? Mungkin Puan boleh ceritakan. Okey, macam sebelum ni kami memang banyak gunakan maksudnya offline lah, maksudnya pelanggan datang ke kedai, macam pelawat-pelawat, bas. Memang jalan di kawasan di Kinchan tu adalah jalan persekutuan. Dan sebelum ini pelanggan-pelanggan kalau tak dapatkan memang terus datang ke kedai. Jadi kami tak risau, dan dari segi pemasaran tu maksudnya sehari tu alhamdulillah, dari segi jumlah jualan pun alhamdulillah sangat memberangkatkan, terutama untuk Sabtu dan Ahad. Tetapi bila keadaan begini, memang kami terpaksa mencari jalan lain dengan jualan secara online. Jadi apa yang kami gerakkan di sini adalah dengan menggunakan Facebook, dan pada masa yang sama melalui WhatsApp dan juga seterusnya
kami ada pengendali yang kami bekerjasama untuk jualan dalam talian Shopee. Jadi secara tak langsung di sebalik musibah ini, kami juga belajar bagaimana untuk kita nak mempelbagaikan pemasaran. Maksudnya kalau sebelum ni kita cuma bertumpu pada jualan di pusat jualan ataupun di pasar-pasar tani saja. Tetapi dengan keadaan masa sekarang ni, kami terpaksa mengambil langkah yang proaktif dan juga efektif dengan jualan secara dalam talian. Dan itu orang kata walaupun pada permulaan ni agak kita tak biasa kan, tapi alhamdulillah bantuan daripada maksudnya ada yang di kalangan para staff, maksudnya para staff dan juga yang pelajar praktikal yang menjalani lesson industri tempat kami, mereka memberikan komitmen yang sangat-sangat baguslah. Jadi pada masa yang sama saya pun belajar juga. Puan, kalau Puan tak keberatan, mungkin Puan boleh kongsikan kepada kami kerugian yang Puan alami sepanjang tempoh PKP itu dilaksanakan bermula daripada 18 Mac itu, dan sekarang ini Puan telah pun mulakan inisiatif berniaga di dalam talian itu sendiri. Pada peringkat permulaan ini, bagaimana kesannya, impak yang boleh kita lihat daripada perkara tersebut? Adakah selalunya setiap bulan mungkin kita boleh capai angka jualan sekian-sekian, tetapi melalui perniagaan atas talian ini angka jualan itu hanya boleh capai melalui angka sekian-sekian? Mungkin Puan boleh ceritakan dengan lebih spesifik sedikit? Okey. Mungkin sebelum ni kalau dalam satu hari lah ya, terutama mungkin hari Sabtu dan Ahad macam tu ya, mungkin kita boleh mencapai jualan sehingga satu hari dalam RM5,000 macam tu untuk hari Sabtu atau Ahad lah. Tetapi untuk keadaan sekarang ni memang sangat terkesan. Saya sendiri dalam satu hari jualan mungkin dapat dalam 200 macam tu. Dan pada masa yang sama kami kena fikirkan bagaimana untuk kita nak bayar kos-kos overhead kan. Memang keadaan kita sekarang ni agak sukar sebab kita pun mempunyai pekerja yang kita perlu bantu dari segi maksud pembayaran gaji dan seterusnya, ada produk-produk usahawan yang lain yang pada masa yang sama kita perlu bantu dari segi jualan. Tetapi pada saya dengan maksudnya dengan ada musibah ni, saya rasa akan ada hikmah yang akan datang selepas ni lah kan. Saya tak memandang perkara ini sebagai satu perkara yang maksudnya COVID ni sebagai satu perkara yang akan melemahkan semangat saya. Tetapi saya akan jadikan ini sebagai satu cabaran dan juga dorongan untuk saya akan lebih berjaya lagi. Dan pada masa yang sama saya boleh membantu lagi usahawan-usahawan dalam memasarkan produk-produk kami dan produk-produk mereka di agrobazar kami yang terletak di Kuching, Keliman. Ya Puan, kita faham ini satu waktu tempoh yang amat getir, yang amat sukar, dan ini satu kesukaran buat semua PKS seluruh dunia. Ya, ini satu realiti yang amat mencabar. Dan kita nak faham apa keperitan yang paling mencabar buat Puan sendiri. Adakah ia menggaji pekerja ataupun untuk menampung sara hidup buat keluarga Puan sendiri? Apa keperitan itu yang paling mencabar buat Puan? Kalau boleh kongsikan. Kami bersyukurlah walaupun kami tinggal di kampung, tetapi dari segi bekalan makanan dan lain-lain itu alhamdulillah mencukupi dan bekalan itu ada. Tetapi saya lebih memikirkan kepada pekerja-pekerja saya, kebanyakannya memang mereka itu memang dalam kategori B40, dan pada masa yang sama jika saya tak berikan mereka pekerjaan, bagaimana mereka nak menampung pendapatan mereka, maksudnya dari segi bagaimana mereka menghadapi kehidupan seharian. Tetapi saya percaya dengan adanya bantuan daripada kerajaan, iaitu bantuan sara hidup dan sebagainya, dapat membantulah secara maksudnya langsung kepada mereka. Dan pada masa sama saya juga memohon bantuanlah bersifat subsidi upah daripada maksudnya apa yang telah Perdana Menteri kita umumkan daripada pakej rancangan ekonomi tambahan baru-baru ini. Jadi saya akan mengambil peluang tersebutlah untuk maksudnya memberi maksudnya manfaat kepada pekerja, dan pada masa yang sama dari segi aliran tunai syarikat dan juga
maksudnya operasi syarikat akan dapat diteruskan walaupun dalam tempoh PKP, walaupun ada sedikit kekangan dari segi maksudnya jumlah pekerja yang boleh kerja atau yang boleh datang, dan ada maksudnya dari segi pelanggan yang datang disebabkan oleh sebelum ni memang pelanggan kami ramai yang datang daripada luar daerah lah ya. Sebab dari Kuala Lumpur, daripada negeri-negeri lain saya berkhusus di daerah Sabak Bernam ni, tetapi dengan keadaan macam ni agak terbatas sedikit, tapi saya rasakan itu adalah maksudnya semua masalah ni adalah bukan masalah saya, tetapi masalah semua usahawan dan semua syarikat besar, kecil, sederhana, mereka memang mengalami masalah. Puan, saya mungkin tidak memahami perit getirnya seorang usahawan, terutama sekali usahawan IKS kerana saya berada dalam bidang yang berbeza, tapi Puan sangat-sangat memahami kesannya kepada usahawan IKS yang ada yang baru nak memulakan tapak perniagaan, ada yang baru nak memulakan cabaran baru dan sebagainya, tapi disebabkan tempoh PKP ini membuatkan usahawan IKS itu terhenti semangatnya, terhenti usahanya itu. Mungkin Puan boleh ceritakan bagaimana kesan moral kepada usahawan IKS yang sekarang ini sangat-sangat memerlukan semangat, bukan sahaja bantuan keuangan itu yang kita lihat dari sudut fizikal, tapi dari segi bantuan semangat, sokongan moral daripada orang sekeliling usahawan IKS itu sendiri. Mungkin Puan boleh ceritakan kepada kita. Seperti mana kami macam usahawan-usahawan di Sabak Bernam ataupun di negeri lain, apa yang kami boleh buat sekarang ni adalah kita berkongsi lah. Jika ada sebarang info atau maklumat yang perlu kita kongsikan kepada usahawan lain, juga akan kongsikan. Dan pada masa yang sama, jabatan juga banyak membantu. Seperti contohnya bagaimana kita nak keluar daerah untuk membuat penghantaran produk dan sebagainya. Jadi ada SOP. Ada SOP yang perlu kami patuhi, iaitu dengan membuat maksudnya buat surat ataupun dan surat tersebut mestilah dikepilkan sekali dengan surat daripada jabatan yang membenarkan kami untuk keluar daripada daerah untuk tujuan penghantaran produk dan sebagainya. Dan sekarang apa yang saya sendiri hadapi, selain daripada produk-produk yang kami hasilkan sendiri di pusat pemprosesan kami juga ada memasarkan produk-produk IKS. Ada sebahagiannya tu ibu tunggal. Jadi untuk bulan puasa ni kadang-kadang akan datang bulan insya-Allah Jumaat, ialah besok kan kita nak menyambut Ramadan. Tetapi pada masa yang sama mereka pun perlu ada maksudnya jangkaan bagaimana nak keluarkan ataupun hasilkan produk tu. Mereka akan bertanya pada saya, bagaimana ni Mus nak buat produk ni berapa banyak? Kalau banyak takut nanti ada pembaziran pula, maksudnya pelanggan tak ada datang kat kedai. Kalau terlalu sedikit pun maksudnya dari segi maksudnya jualan, macam mana mereka nak menyambut lebaran. Tapi saya akurlah mungkin lebaran tahun ini berbeza dan tak samalah dengan tahun-tahun yang sebelum ni kan. Tetapi pada masa yang sama mereka juga perlu ada maksudnya pendapatan. Jadi maksudnya kalau kita bergantung pada bantuan sara hidup dan tak buat apa-apa, itu memang sangat rugi. Tetapi bagi saya mudah-mudahan dengan maksudnya keberkatan hikmah Ramadan, maksudnya hikmah COVID-19 ni akan memberikan kita semua kekuatan lah ya. Dari segi bagaimana untuk nak bersiap sedia dengan cabaran lain yang akan besar akan datang. Tapi saya sekarang ni untuk jangka masa singkat, saya bantu ya. Puan, kalau Puan, tangisan yang Puan sekarang ini yang kita boleh nampak, tapi untuk usahawan-usahawan IKS di luar sana yang tangisan yang kita tidak nampak seperti Puan zahirkan sekarang ini, mungkin Puan boleh berikan kepada mereka kata-kata semangat ataupun kata-kata yang Puan sendiri rasa daripada hati Puan sendiri untuk usahawan IKS seluruh negara yang sedang saksikan sekarang. Sebenarnya
bukan maksudnya saya pun maksudnya orang yang ada lagi yang lebih bagus mungkin dari segi memberikan motivasi, tapi pada masa sekarang ni kita ambil peluang mungkin daripada Facebook maksudnya ada maksudnya ada motivator yang memberikan kita nasihat dan juga ilmu-ilmu. Pada masa yang sama sekarang ni untuk usahawan-usahawan di luar sana, marilah kita sama-sama maksudnya berusaha, dan selain daripada kalau kita berusaha, kita pastilah yang pentingnya selepas kita berusaha, kita maksudnya cuba memberikan yang terbaik. Dan pada masa yang sama, ingatlah tanggungjawab kita bukan untuk membantu diri kita saja, tetapi untuk membantu rakan-rakan lain, terutama pada masa sekarang ni tujuan kita sama-sama kita berganding bahu. Mungkin ada maksudnya contoh jika ada kekurangan produk ke apa ke, pada masa sekarang ni kita maksudnya perlu antara satu sama lain. Dan insyaAllah dengan walaupun ada cabaran pasti pada masa sekarang ni, dengan adanya bantuan ataupun daripada rangsangan ekonomi daripada kerajaan yang memang sangat-sangat prihatin, kita cuba ambil peluang. Dan pada masa yang sama, mereka memang memang mereka sangat memahami dengan walaupun masalah ini adalah masalah global, tetapi kami kalau boleh kita tujuan kita sekarang ni untuk memutuskan rantaian COVID-19, tetapi bukan untuk memutuskan rantaian ekonomi itu sendiri. Yang itu adalah rasa itu adalah sangat penting. Bila ekonomi itu lumpuh, jadi negara pun akan menjadi masalah. Jadi tujuan kita sekarang ni sama-sama kita berganding bahu. InsyaAllah anda semua boleh melakukan yang terbaik untuk anda, saya yakin, insyaAllah. Terima kasih untuk kata-kata nasihat itu Puan Muslihah, dan sedikit sebanyak bagi kita memahami apa tempoh yang mencabar ini buat semua industri kecil sederhana di luar sana. Dan kita juga menyeru kepada semua penonton sekarang ini untuk menyokong, berikanlah bantuan support local ekonomi dan juga perindustrian kecil dan sederhana di kawasan setempat, kerana inilah sumber pendapatan buat komuniti setempat kita, buat rakan-rakan, buat jiran kita, buat ahli keluarga kita. Jadi inilah masanya untuk kita sama-sama menunjukkan sokongan antara satu sama lain. Baik, banyak lagi perkongsian realiti rakyat, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.